Ini jalan menuju ke India. Kita dikelilingi oleh pokok-pokok besar sepanjang jalan ni. Daripada sini ke border Benapol cuma 17 km je. Kita sangat tak jauh. Kalau 17 km dengan full loaded bag dengan basikal semua, aku boleh katalah kalau non-stop 1 jam ataupun 1 jam kalau non-stop. Tapi kita bawa barang kan, kita bawa pakaian apa semua, bag-bag semua, mungkin 1.5 jam ataupun paling slow mungkin 2 jam boleh capai 17 km. Aku sebenarnya tak apa sihat ni, kena sesama, sakit tekak sikit, jadi suara aku tak berapa clear. Aku 17 km je daripada border India. Aku cuma sekarang ni aku nak tunjukkan korang di belakang aku ni, ini ruangan ni, dan ada macam kubah tu, itu dinamakan Eidgah. Eidgah ni maksudnya tempat diorang solat waktu Eid. Waktu Eid ni maksudnya waktu solat Aidilfitri lah. Aidilfitri dan Aidiladha. Masjid-masjid ataupun masjid-masjid di Bangladesh ni semua kecil-kecil. Jadi setiap kali kalau diorang nak berkumpul untuk menunaikan solat jemaah, solat hari raya Aidilfitri, hari raya Aidiladha, diorang akan solat dekat ruangan ni, dekat Eidgah ni. Untuk solat-solat biasa fardu, diorang akan solat di dalam masjid lah. Setiap tempat boleh dikatakan ada Eidgah ni, tempat ruangan untuk diorang solat hari raya. Menarik kan? Nak print surat vaksin, sekali kedai print terputus elektrik pula. Menyusahkan lah. Aku dah tunjukkan aku punya vaksin punya proof 2 dos dekat phone aku. Tapi pegawai immigration tu dia tak terima. Dia nak printed. Jadi dia suruh aku keluar kejap untuk cari print dekat je, dekat luar custom office ni. Sekali datang nak print, elektrik putus. Dugaan betul lah negara ni. Oh, aku baru je melepasi sempadan India. Dan sekarang aku berada di India, babe. Okey, keseluruhan proses daripada border Benapol Bangladesh sehinggalah masuk ke India, aku rasa dalam 3 jam. 3 jam lah. Masa dekat border nak masuk ke custom India tadi, nasib baik ada seorang ada orang daripada India. Dia pun cross border juga. Jadi dia tolong aku. Sebab kalau dia tak tolong aku mesti susah ya. Mesti susah gila. Dia tolong aku untuk aku, yalah, orang-orang kerja dekat custom, bukan semua orang boleh cakap English kan. Jadi dia tolong cakapkan dengan staff ataupun staff yang jaga security untuk border tu. Dan aku skip line. Aku bagi bukti yang aku dah ada 2 dos
Nasib baik aku print 2 helai masa aku dekat Benapol lagi. Jadi print dah 2 helai. Lepas check aku punya vaksin certificate tu, lepas tu beratur lah macam biasa untuk dicop, disemak biometrik, jari, scan jari semua. Dan alhamdulillah lepas. Sekarang aku di India weh. Di Bangladesh aku rasa tak ada sebarang difficulty sangat. Cuma dia nak printed untuk COVID certificate je. Aku memang tak bawa benda ni. Jadi tunjuk kat PDF je. Dia kata dia nak PDF juga. Bangladesh nak proof PDF juga. Dia kata okey, kau boleh print dekat luar. Lepas tu aku pun pergi print lah. Dapat certificate, settle yang belah Bangladesh. Dekat belah India, alhamdulillah mudah lah. Dan kebanyakan orang di border custom tadi, kebanyakannya orang Bangladesh yang nak masuk ke India. Lepas tu adalah seorang, bukan seorang lah, ada beberapa orang Indian citizen pun juga rentas sepadan tu. Assalamualaikum. Hari ni hari kedua aku berada di India. Pagi tadi aku bangun dengan sakit tekak yang teruk selepas kena selesema beberapa hari yang lepas. Jadi minta maaf kalau suara aku agak tak clear. Aku baru saja meninggalkan bandar Bangaon. Untuk negara kedua di India ni, aku bermalam di Bangaon selepas aku cross border. Dan alhamdulillah malam tadi aku recover lah. Aku dapat tidur dengan cukup. Dan pagi tadi aku keluar start cycling dalam pukul 8. Dan hari ni aku target untuk kayuh sehingga ke Krishnanagar yang terletak kira-kira 60 km daripada Bangaon, 60 lebih kilometer. Jadi aku tadi cuma breakfast biskut je. Aku ingat tadi aku nak cari kedai chai ke, lepas tu makan pisang dalam biskut. Tapi malangnya orang yang bantu aku semalam, nama dia Nawas, dia tak dapat join aku sebab dia ada hal. Dan dia kata dia boleh jumpa jam 9 je. Aku kata dengan dia, aku tak boleh start kayuh jam 9 ke atas sebab aku takut kenderaan makin lama makin banyak di atas jalan. Aku kena start awal. Dan aku mesej dia, minta maaf, aku kena beredar sekarang. Jadi sekarang aku di sini. Aku tak tahu aku di mana sekarang, tapi aku dah kayuh lebih kurang 13 km daripada bandar Bangaon. Dan aku ada lagi baki 50 km tak silap aku untuk ke target aku hari ni, iaitu Krishnanagar. Okey. Jadi aku nak belanja view sikit pagi ni. Di mana? Di daerah West Bengal. Belakang aku ni ada sungai. Cantik tak? Cuaca hari ni mendung. Harap-harap tak hujan. Dan bawah aku ni ada orang kampung sedang memproses tanaman fiber. Tanaman fiber ni dinamakan jute. Pemandangan ni masih biasa dilihat di Bangladesh dan sebelah dia West Bengal sebenarnya tak jauh beza, kecuali
jalan dia agak sempit. Lepas tu alhamdulillah kenderaan-kenderaan kat sini tak berapa banyak seperti di Bangladesh. Dan jalan elok lah. Cuma agak sempit, itu je. Tapi kenderaan-kenderaan kat sini dia tak laju sangat seperti di Bangladesh. Tengok Google Maps ni, betul-betul bagi aku jalan kampung. Aku harap ni shortcut lah. Biasanya aku guna maps.me. Tapi tadi aku guna, dia bagi aku jalan jauh. Dan aku compare dengan Google Maps ni, dia bagi jalan dekat. Tapi Google Maps ni betul-betul direct aku guna jalan kampung. Harap-harap betul lah jalan ni. Okey. Showing results for Rampur along your route. Apa hal pula ni? Okey, macam mana aku boleh dapat data untuk phone aku ni? Okey, ini cerita dia. In 500 meters, turn Semalam masa aku baru je sampai di Bandar Banggaon, aku cari SIM card. Dan aku jumpalah satu kedai. Itu pun dengan bantuan orang lokal lah. Diorang point kan, diorang tunjukkan mana kedai yang aku boleh buat SIM card. Lepas tu aku jumpalah seorang brother ni. Brother kedai phone ke kedai SIM card? Kedai phone lah, kedai phone. Dan dia tolong aku buatkan SIM card, buatkan pendaftaran. Pada mulanya dia tak boleh proses foreigner punya SIM card. Tak boleh buat registration. Lepas tu dia cuba juga tolong aku. Dia pergi panggil kawan dia untuk tolong daftarkan SIM card Airtel. Jadi ambil masa juga. Alhamdulillah proses tu berjaya dibuat. Kalau tak, dia suruh aku pergi ke official punya Airtel kedai yang terletak dekat juga dengan situ. Tapi masalahnya kedai tu tutup. Jadi aku terpaksa kembali ke kedai dia. Dan dia cuba jugalah untuk daftarkan. Itu sebab dia panggil kawan dia. Jadi akhirnya aku dapat SIM card. SIM card Airtel yang berharga RM500, kira-kira RM28 untuk data 1 GB untuk setiap hari selama sebulan macam tu. Itu sebab aku dapat data untuk SIM card tu. SIM card ni, SIM card India ni. Hai cap. Ni aku makan buah yang yang orang belikan aku semasa aku berada di Bandar Jashore. Dah 2-3 hari aku simpan buah ni. Aku rasa dah 2 hari. Tadi pagi pun aku sarapan biskut je. Memang lembik kayuh. Memang serius tak larat. Jadi dah 20 km aku putuskan untuk aku berehat. Memang aku nak makan buah ni. Aku nak cuba habiskan makan buah ni supaya aku boleh ringan, supaya beg aku ringan dan beban aku kurang lah sikit, at least 500 gram. So kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini tempat aku berehat, melepaskan lelah. Dan aku ingat aku nak tidur kejap. Korang boleh tengok ni, langit. Ini nak dekat hujan ni. Kalau lah aku jumpa bus stop ni petang ataupun malam, dah tentu aku memang bermalam dekat sini. Kau tengoklah dekat sini, jauh daripada rumah-rumah orang. Agak terpencil sikit lah. Rumah orang ada depan tu. Dan yang paling
best sekali dekat bus stop ni ada water pump. Ada water pump dia. Yang ni tempat aku berehat. হ্যাঁ কোনো জীবন হয়নি ওরা বলে পাসবুক আগে লোক বাঁচবে বাঁচবে না ওরা। Selamat malam semua. Ini adalah masjid yang pertama aku bermalam di India, di West Bengal. Dan aku pagi tadi aku kayuh daripada Bangaon sehinggalah sekarang ni aku berada dekat sangat dengan Krishnanagar. Ini merupakan masjid yang pertama aku dapat bermalam. Aku sampai ke masjid ni dalam jam 4:30, dalam 4:30 ke 5 petang macam tu. Masjid ni sebenarnya terletak dia agak terperuk sikit, 2 km ke dalam daripada jalan utama. Aku jumpa masjid ni pun menerusi Google Maps. Aku buka Google Maps dan aku type masjid dan aku jumpa ada 2 buah masjid. Tetapi masjid ni dia terletak di agak dalam 2 km ke 3 km daripada jalan utama. Pada mulanya aku ada bercakap dengan orang tempatan masa sebelum aku masuk ke dalam masjid ni. Aku nak cari tempat bermalam dan dia kata dia nak offer aku untuk tidur dekat di hadapan restoran dekat tepi jalan tu. Lepas tu aku cakap dengan dia, tak apa, aku akan cari masjid yang berdekatan dan aku akan cuba untuk bermalam dekat masjid tu. Dan selepas tu aku pun beredar dan meninggalkan seorang orang tempatan tu dan aku masuk ke kampung ini untuk mencari masjid. Dan hasilnya ini masjid pertama aku dapat bermalam di West Bengal, India. Masjid ni kecil je.